Bismillah. Kita baca. Tadi kunut tadi tak? Ketulang sikit lah. Kalau imam tinggal kunut, imam tinggal kunut, maka makmum diberi, kita sebut makmum ada 3 pilihan, ataupun makmum ada 3 perincian lah. Bila imam tinggal kunut, makmum ada 3 perincian. Pertama, kalau makmum yakin dia baca kunut dah sempat dia sujud sekali dengan imam, sujud yang pertama, contoh dah baca kunut yang pendek, Allah maghfirli ya ghafur, dia terus sujud. Tadi imam tengah sujud yang pertama, dia pun sujud. Itu sunat dia untuk baca kunut. Tak, lepas tu dia follow imam lah. Kemudian kalau makmum yakin dia akan dapat bersama imam ketika duduk antara 2 sujud, maka harus bagi dia baca kunut. Harus bagi dia baca kunut. Baca kunut Allah maghfir ya ghafur, lepas tu dia sujud, lepas tu dia duduk antara 2 sujud bersama-sama dengan imam. Harus. Yang ketiga, kalau dia yakin, kalau aku baca kunut ni, aku tidak sempat bersama dengan imam, kecuali ketika mana imam nak sujud, imam turun untuk sujud yang kedua. Tak. Ketika itu kita sebut wajib bagi makmum ni 2 perkara. Pertama, kamu ikut imam. Kunut yang kamu nak buat tu kamu tinggal dan kamu ikut imam. Sebelum bagi salam sunat sujud sahwi. Ataupun kamu niat mufaraqah, nak baca kunut, niat mufaraqah, bacalah kunut. Nak baca panjang ke pendek ikutmu lah. Boleh? Tu. Selesai. Sebab yang kedua kepada sunat yang kita sujud sahwi ialah fi'lu ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahu idza fu'ila sahwan. Melakukan perkara yang membatalkan solat kalau dibuat sengaja, tapi tidak membatalkan solat bila dibuat tidak sengaja. Dan kita buat perkara itu memang tidak sengaja. Contoh, tambah rukuk. 1 rakaat berapa kali rukuk? Sekali. Kita rukuk 2 kali. Kita rukuk 2 kali, sengaja batal sembahyang. Tapi kalau tidak sengaja, batal tak? Tak batal. Sekarang ni kita buat 2 kali rukuk dengan tidak sengaja, maka nanti sebelum bagi salam sunat sujud sahwi. Boleh? Kita bercakap, ataupun kita kita panjangkan rukun yang pendek. Yang tidak rukun pendek, kalau kita panjangkan, sengaja panjangkan, batal. Kalau tidak sengaja panjangkan rukun pendek tersebut, tak batal. Sekarang ni kita panjangkan i'tidal dengan tidak sengaja, maka sunat bagi kita sebelum bagi salam sujud sahwi. Itu satu. Kemudian ada benda yang kalau kita buat sengaja ke tak sengaja memang tak batal. Contoh, kita berpaling dengan muka. Tak, itu kita buat sengaja ke kita buat tak sengaja ke, batal tak sembahyang? Tak batal. Ketika itu tidak disunatkan kita sujud sahwi. Kalau kita sujud sahwi juga kita tahu tak boleh, hukumnya batal sembahyang. Okey, yang ketiga, kita ada perbuatan yang kalau kita buat sengaja batal, tak sengaja pun batal. Dua-dua batal. Contoh, makan nasi goreng. Nasi goreng apa? Nasi goreng Pattaya ke? Tak. Makan terus sembahyang makan. Buat sengaja, tak buat sengaja, batal. Yang tu tak payah sujud sahwi sebab dah batal dah sembahyang. Boleh. Pusat sebelah, sebab yang ketiga, naqlu rukunil qawli ila ghairi mahalli. Syekh syarah panjang dan ini mudah ya. Tak susah. Jadi disebut memindahkan rukun qawli kepada bukan tempatnya. Kepada bukan tempatnya. Rukun qawli itu pula bukan salam dan juga takbiratul ihram lah. Sebab kalau pindahkan salam dan juga takbiratul ihram, dia ada cerita lain. Boleh? Jadi saya sebut memindahkan rukun qawli. Rukun qawli rukun yang berbentuk percakapan lah, perkataan, kepada bukan tempatnya. Saya baca Fatihah ketika rukuk. Saya baca Fatihah ketika sujud. Saya baca Fatihah ketika duduk antara 2 sujud. Boleh? Tu. Boleh. Sama ada saya niat sengaja memindahkan Fatihah tu ke dalam rukuk ataupun tidak. Saya sengaja niat untuk pindahkan Fatihah itu ke dalam rukuk ataupun tidak berniat begitu, terlupa ke, tak. Ketika itu sunat sujud sahwi. Jadi pindahkan rukun qawli Fatihah dalam sujud. Sengaja pindahkan, sunat sujud sahwi. Tak sengaja pindahkan, sunat sujud sahwi.
Memang niat nak pindahkan Fatihah dalam sujud. Sunat sujud sahwi, tak batal semayang. Tak ada niat pun nak pindahkan, terlupa, sunat sujud sahwi. Yang penting Fatihah tu masa berdiri tu baca lah, jangan tak baca. Baca dah situ. Lepas tu baca pula kali kedua ketika mana sujud rukuk. Okey. Itu kalau saya pindah kepada rukun yang panjang. Pindahkan Fatihah dalam rukun yang panjang, iaitu sujud. Kalau saya pindahkan Fatihah dalam rukun yang pendek, saya baca Fatihah dalam i'tidal. Lepas habis i'tidal, sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu katsiran thayyiban mubarakan fih as-samawat, apa semua tu, saya pun bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Kalau dengan baca Fatihah saya panjangkan i'tidal, sembahyang saya batal. Kalau saya baca Fatihah dalam i'tidal dan tidak memanjangkan Fatihah i'tidal daripada kadar yang sepatutnya, maka tidak batal. Boleh? Okey. Selesai. Kalau pindahkan salam pula, begitu juga takbiratul ihram. Yang ni jelas lah. Tak, kalau sengaja pindahkan memang batal lah. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Sengaja batal lah. Baru akad takbir bagi salam dah. Ataupun semayang dulu. Tak, sebelum bagi salam, Allahu Akbar, akad takbiratul ihram. Bila akad takbiratul ihram? Sebelum bagi salam. Batal lah. Kalau sengaja. Boleh tak? Kemudian kita sebut memindahkan rukun qauli kepada bukan tempatnya membatalkan apa? Menyebabkan sunat sujud sahwi. Dikecualikan daripada masalah itu kalau kita pindahkan selawat ke atas Nabi. Sebelum tasyahud. Kita tasyahud dulu baru selawat dah. Tasyahud dulu baru selawat. Sekarang kita terbalikkan. Kita selawat dulu barulah kita tasyahud. Tak, yang tu tidak disunatkan kita sujud sahwi. Boleh kita selawat, kita tasyahud. Selawat tu dikira tidak dikira lah. Kena ulang balik selawat tu. Alah kulli hal, hukumnya apa kalau kita pindahkan tak depan tasyahud kita sebut, yang kita tak depan selawat kat atas Nabi tu, tidak disunatkan sujud sahwi. Begitu juga dikecualikan kalau kita baca bismillah sebelum tasyahud. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyyatul mubarakatus salawatul tayyib. Bismillah tu rukun lah tu, termasuk dalam Fatihah. Tak. Ketika itu kita sebut juga tidak disunatkan sujud sahwi, sebab ada wajah dalam mazhab mengatakan apa? Sunat juga sebelum baca tasyahud baca bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Jadi itu pindah rukun. Macam mana kalau pindahkan ab'ad? Maka kita sebut ada perincian. Kalau kita pindahkan tasyahud, saya baca tasyahud ketika mana berdiri tegak. Tak, saya baca tasyahud ketika mana saya rukuk. Saya baca saya buat lagu tu. Tak, sama ada saya niat memang nak pindahkan tasyahud dalam rukuk ataupun tidak, maka sunat juga saya sujud sahwi. Selesai. Kalau kita pindahkan kunut pula. Saya baca kunut tak dalam sujud. Dalam kunut, saya baca kunut dalam sujud. Maka kita sebut, kalau kamu pindahkan kunut tu, memang kamu niat kunut. Maknanya tengah sujud ni, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, habis 3 kali Allah mahdini fi man hadait. Niat kunut. Bukan niat benda lain, memang niat kunut. Sunat sujud sahwi. Kalau kamu pindahkan kunut dalam tasyahud, dalam sujud, tapi kamu bukan niat kunut. Ini zikir, ini doa. Allah mahdini, doa. Fi man hadaitu afini, doa. Lepas tu belakang tu sanad puji. Tak zikir. Maka kalau dia niat zikir, dia niat doa, tak, sekalipun dipindahkan kunut dalam tasyahud, dalam dalam sujud dan sebagainya, maka tidak disunatkan sujud sahwi. Tadi kita sebut kalau pindahkan ab'adus salah juga sunat sujud sahwi. Dikecualikan daripada poin itu ialah apa? Kita memindahkan selawat ke atas keluarga Nabi sebelum tempatnya. Kita baca selawat ke atas keluarga ni dalam tahiyat akhir. Tahiyat awal tak disunatkan. Sebab apa? Tahiyat awal terbina atas keringanan. Allahumma salli ala Muhammad, Allahu Akbar, bangun rakaat ketiga. Kita tambah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ke atas keluarga Nabi juga.
Tak, jadi kita telah pindahkan. Sepatut tahiyat akhir kamu buat dalam tahiyat awal. Maka kita sebut tidak juga disunatkan sujud sahwi. Sebab kita ada wajah dalam mazhab mengatakan sunat juga baca selawat ke atas keluarga Nabi dalam tahiyat awal. Selesai. Kalau kita pindahkan hay'ah, maka kita ada dua perincian. Kalau kita pindahkan surah, sunat hay'ah yang berbentuk surah. Surah ni baca lepas Fatihah, kita baca ketika rukuk. Ayat Quran kita baca lepas Fatihah, kita baca ketika sujud. Sunat kita sujud sahwi. Tapi kalau kita pindahkan hayat tu berbentuk tasbih, takbir. Tak. Contoh, bangun daripada rukuk, Allahu Akbar. Sepatutnya sami Allahu liman hamidah. Jadi kita telah pindahkan. Tidak disunatkan sujud sahwi. Tasbih, lepas habis Fatihah kita pun subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Tidak disunatkan sujud sahwi. Boleh? Yang keempat, wa iqa'u ruknin fi'li ma'a ihtimal ziyadah. Wilah bila nak habis ni. Kau berjam 10 suku dah. Tak apa, baca habiskan balik. Letih dah baca balik. Yang ketujuh, ab'ad as-salah ialah asbab sujud sahwi ialah iqa'u rukunin fi'li. Kita laksanakan rukun fi'li dalam masa yang sama, ihtimal ianya ziyadah, ianya lebih. Perincian pun banyak weh. Tak boleh kita baca selesai, tak ada masalah. Khair. Saya baca. Wasababur rabi' iqa'u ruknin fi'li wa ghairan niyyah wa takbiratul ihram ma ihtimal ziyadah ka antara dada qabla salam fi tarki ruku'in aw sujudin aw ghairihima fa yunzar. Mengerjakan rukun fi'li selain daripada niat dan juga selain daripada takbiratul ihram, dua itu ada perbahasan khusus. Ma ihtimal ziyadah, dalam masa sama kita ihtimal ziyadah. Tak. Contoh kita syak, sebelum kita bagi salam kita syak. Aku dah rukuk ke belum? Aku dah sujud ke belum? Tak. Maka ketika itu kita sebut ada perincian. Kalau fa in kana syakku qabla fi'li mislihi wa wajaba al-'audu ilayhi fawra wa ata bihi wa bima ba'dahu wa ri'ayatan litartib wa yasjudu lis-sahwi fa in lam ya'ud ilayhi fawran batalat salatu. Yang pertama, kalau syak tu berlaku sebelum kita buat perbuatan tersebut kali kedua, dalam rakaat kedua, maka wajib kembali semula secara segera. Saya rukuk, saya sujud. Tak. Tengah-tengah sujud saya syak. Aku ni dah rukuk ke belum? Wajib saya berdiri balik rukuk semula. Boleh? Sebab apa? Saya teringat saya tinggal rukuk, ataupun saya syak, saya buat rukuk ke tak? Buat rukuk ke tak? Buat rukuk ke tak? Saya syak tu ketika mana saya sedang sujud. Saya kena bangun, rukuk balik. Lepas tu yang tidak balik, sujud balik dan sempurnakan sembahyang macam biasa. Tak, dan sunat sujud sahwi sebelum bagi salam kalau saya tak kembali secara segera sembahyang batal. Okey, kalau syak itu datang selepas saya buat perkara tersebut. Saya sedang rukuk rakaat kedua. Ketika mana saya sedang rukuk rakaat kedua, saya syak. Tadi rakaat yang pertama aku rukuk ke tak? Saya syak, saya tinggal rukuk rakaat pertama. Aku buat ke tak rukuk yang pertama? Bila saya syak tu? Saya syak ketika mana saya sedang melakukan rukuk rakaat kedua. Boleh? Maka kita sebut rakaat kedua yang kamu buat rukuk tu cover rakaat pertama. Rakaat pertama burn. Maknanya kalau kamu sembahyang Zuhur, kamu kena bangun 5 rakaat. 5 rakaat. Boleh? Sebab apa? Rakaat pertama tu tak ada rukuk. Bila tak ada rukuk, satu rakaat burn. Jadi kena bangun lagi satu rakaat yang terakhir, jadikan yang keempat. Jadi sudut zahir nampak 5, hakikatnya hanya 4 kamu sembahyang. Boleh? Lepas tu sebelum bagi salam sujud sahwi. Sebab ihtimal rakaat yang ke akhir tu ziyadah. Ihtimal rakaat kelima tu rakaat kelima sungguh. Sebab apa? Sekarang kita syak. Aku tak ada rakaat pertama buat ke tak rukuk. Boleh jadi buat ke tak boleh jadi buat? Boleh jadi dia buat. Dalam masa sama boleh jadi dia tak buat. Wal aslu al-adam. Dan asal ialah adam, tak buat. Maka sebab tu kita suruh buat. Kalau dia dah memang rukuk rakaat kedua tu cover rakaat pertama. Sebab kita ambil kaedah al-aslu al-adam. Tapi kemungkinan dia memang buat sungguh rukuk tu. Kemungkinan.
Jadi bila dia bangun rakaat kelima, kemungkinan rakaat kelima itu memang 5 sungguh. Mana zuhur dia 5 rakaat, hakikat dan juga zahir. Boleh? Tapi jadi disebabkan wujudnya ihtimal ziyadah tu, ihtimal ziyadah rakaat tu, maka sujud sahwi. Ini tadi tu cerita pasal apa tu? Tadi tu cerita kalau imam ataupun munfarid sembahyang seorang. Kalau imam pula, maka wajib ikut imam je lah. Ya. Rakaat kedua saya pun syak. Aku tadi rakaat pertama ni aku rukuk ke tak? Gaya macam tak rukuk. Tak. Saya teringat ketika saya baca Fatihah. Rakaat kedua. Adakah saya nak rukuk untuk cover rakaat pertama? Tak perlu sebab saya ikut imam. Jadi saya ikut imam sahaja. Imam bagi salam, saya bangun satu rakaat lagi cover rakaat pertama yang telah saya syak pada buat ataupun tidak buatnya rukuk. Dan tidak disunatkan sujud sahwi. Sebab apa? Kekurangan yang berlaku dalam solat saya itu di-cover oleh imam. Tu. Jadi syak yang berlaku dalam solat, sepatutnya sunat sujud sahwi tak? Tak disunatkan sebab apa? Imam dah cover. Kalau sembahyang seorang sunat lah. Tadi dalam matan kita sebut iqa'u rukunin fi'li, lepas tu Syekh Mustafa tambah kecuali niat dan juga takbiratul ihram. Sebab apa? Kalau taraddud, syak pada niat dan juga takbiratul ihram, maka kita tengok. Panjang sungguh dah. Fa in kana qabla salam batalat salatuhu illam yatadhakkar an qurbin annahu ata bil mutaraddad fihi fa in tadhakkara an qurbin bi an lam yamdi an taraddudin zamanun yasam aqalla tamanna fala butlan. Kalau syak tu pada niat ataupun pada takbiratul ihram, maka kita tengok. Kalau syak tu berlaku sebelum bagi salam. Syak itu berlaku sebelum salam, tengah-tengah rukuk. Tengah-tengah rukuk datang syak. Syak apa? Syak pada dia. Aku niat benda tadi. Zuhur kan asar? Tak. Aku tadi takbiratul ihram ke tak? Tak. Syak datang sebelum bagi salam. Kita sebut dua perincian. Kalau dia syak kemudian dia ingat terus sebelum berlalunya qadar subhanallah, maka tak batal. Tapi kalau dia syak pada niat dan syak tu lama, iaitu lebih daripada kadar subhanallah, sembahyang dia batal. Ustaz sebelah wa in kana ba'da salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Syak. Sekadar syak, bukan yakin, sekadar syak. Syak pada apa? Pada niat. Aku niat kedok tadi masa sembahyang. Maka kita sebut kalau dia ingat, walaupun selepas berlalu masa yang panjang, selepas tahun baru ingat yang dia memang niat sembahyang zuhur pada setahun yang lepas, sembahyang tak batal. Tak. Kalau dia tidak ingat, tak. Maka ketika itu wajib dia ulang balik sembahyang tersebut. Sebab apa? Berlakunya syak pada aslu iniqat. Nak sah sembahyang ni mesti niat dulu. Niat tu baru kita dah syak dah. Berlaku ataupun tak? Niat ataupun tak? Maka kalau lepas habis sembahyang berlaku syak dan tak ingat, pakai sudah, tak sunatlah dia, wajib dia bangun, sembahyang balik. Qada balik lah. Terus. Bawah tu saya sebut apa? Kalau syak pada tinggal syarat pula. Contoh apa? Tutup aurat. Tutup aurat ni syarat sah solat. Tak. Maka kita sebut ada 3 perincian. Kalau syak tu berlaku sebelum masuk sembahyang. Sekarang ni saya tak sembahyang lagi, saya syak. Aku ni tutup aurat ke tak? Tak bolehlah sembahyang. Tengok dulu aurat tu molek-molek. Tutup molek baru sembahyang. Tak. Jadi kalau kita syak terhadap syarat sah salat, antaranya bersuci. Aku ni ada wuduk ke tak ada? Ada wuduk ke tak ada? Tak boleh sembahyang. Kena yakinkan dulu mesti ada wuduk. Aku ni menghadap kiblat ke tak? Menghadap kiblat ke tak? Kena yakinkan dulu menghadap kiblat baru boleh sembahyang. Okay, kalau tengah sembahyang datang syak. Tengah-tengah sembahyang datang syak, aku tadi bersuci ke tak sebelum sembahyang? Maka kita sebut sama macam tadi lah. Kalau kita cepat ingat, maknanya kita syak tu kita ingat, aku bersuci, sembahyang tak batal. Tapi kalau kita syak, aku tadi bersuci ke tak, berwuduk ke tak, selepas berlalu qadar tumakninah, barulah kita ingat. Tak, ketika itu sembahyang kita dah batal, dah kena sembahyang semula. Wailah. Wa in kana syak ba'da salam, lepas habis sembahyang, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru syak. Aku tadi sembahyang ada wuduk tak? Tak ada.
Semayang tak ada wuduk ke tak ada? Nah, tak ada masalah sebab dah bagi salam. Jadi kalau kita syak pada syarat selepas bagi salam tidak ada masalah. Kalau yakin memang tak ada wuduk, yakin kena ulang lah. Selesai kat situ. Betul. Selesai dah tu kalau ikut matan tu. Yang lain tu boleh baca tak? Kau nak baca kau? Lebih kurang itu kan. السبب الخامس إيقاع أكثر من ركن والسبب السادس الاقتداء بمن في صلاة خلل. Itu boleh baca lah tu. Kau nak baca jalan lah. Baca. Sikit. Baca lah habis. Sebab yang kelima, Syekh Mustafa tambah, iqa'u akthar min ruknin ka rak'atin ihtimal ziyadah kama syakka as-salla arba'an aw thalathan fa ata bi rak'atin ihtimali anna ma ata bi khamisatan fa innahu yasjudu sahwi wa in zala syakku qabla salami wa la yasjudu li fi'li ma yajibu fi'lu bi kulli hal idza zala syakku kama law syakka athna salatin ruba'iyatin fi rak'atin thalitha minha fi nafs al-amr thalithatun hiya am rabi'atun فتذكر في الثالثة أن الثالثة فلا يسجد لأن ما فعله هنا مع التردد لا بد منهم بكل حال. Mudah ya. Yang kelima, iqa' lebih daripada satu rukun. Itu satu rakaat lah mudahnya. Syak. 3 ke 4 aku semayang ni. Tak. Semayang isyak 3 ke 4, 3 ke 4. Kita sebut ambil yang ringan tak? Ambil yang sikit. Betul? Ambil yang sikit. Maka buat 3. Ambil 3. Bangun satu lagi rakaat yang keempat. Okey, rakaat yang keempat tu kemungkinan yang kelima, betul tak? Jadi rakaat yang keempat yang dia buat tu boleh jadi memang 4 sungguh dan boleh jadi yang kelima. Boleh? Ketika itu kita sebut nanti sujud sahwi. Walaupun syak dia tu hilang sebelum dia bagi salam. Sebelum bagi salam, baca at-tahiyatul mubarakatus salawat, dia ingat. Memang betul dah lah aku ni rakaat keempat bukan rakaat kelima. Sunat sujud sahwi. Sebab apa? Ketika mana kamu sedang buat rakaat yang keempat tu, kamu syak. Syak apa? Adakah ni yang keempat atau yang kelima? Maka walaupun syak tu hilang sebelum kamu bagi salam, sunat sujud sahwi. Bawah tu saya sebut benda yang nak tak nak mesti kita buat. Tak. Ketika itu tak perlulah kita sujud sahwi kalau hilang syak. Apa dia contoh? Tengah sembahyang Zuhur ni 4 rakaat lah. Pada rakaat ketiga dia syak. Rakaat ketiga dia syak. Ni rakaat ketiga ke rakaat keempat ni? Kita sebut ambil ringan. Nak anggap tu sebagai rakaat yang ketiga. Betul tak? 3 ke 4? 3 ke 4? Ambil yang ringan, ambil yang ketiga. Okey. Tengah rukuk rakaat yang ketiga tu, teringat, ni rakaat yang ketiga, betul rakaat yang ketiga. Tak. Ketika itu kita sebut tidak disunatkan dia sujud sahwi sebelum dia bagi salam. Sebab apa? Rakaat yang ketiga tu pusing kat mana pun mesti kena buat. Maksudnya apa? Kalau syak kamu terus kekal sampai habis salam, rakaat ketiga tu kena buat. Sebab kita ambil pandangan, kita ambil yang paling sikit, 3 ke 4 ambil yang ketiga. Betul tak? Kalau syak kamu hilang ketika mana kamu sedang buat yang ketiga tu kena buat juga. Sebab dia yang ketiga sembahyang Zuhur ni 4. Jadi yang ketiga kena buat yang ketiga lepas sedang yang keempat. Jadi rakaat ketiga tu satu perkara yang mesti dibuat. Sama ada syak tu berkekalan ataupun syak tu hilang ketika mana sedang sembahyang rakaat yang ketiga. Tengah sujud rakaat ketiga baru teringat. Sesungguhnya rakaat yang aku sedang buat inilah rakaat yang ketiga. Tadi aku syak 3 ke 4, 3 ke 4. Aku ambil yang ketiga. Sekarang aku yakin ini yang ketiga. Tak? Jadi dia syak ke tak syak, memang kena buat yang ketiga sebab Zuhur ni 4. Maka ketika itu dia tidak perlu sujud sahwi. Yang tadi lain. Yang tadi dia buat, dia syak 3 ke 4. Tak? Dia sembahyang yang keempat. Dia sembahyang rakaat yang ke-4. Sebab apa? Dia ambil dia syak 3 ke 4, 3 ke 4. Dia ambil yang 3.
Okey, dia bangun rakaat keempat tu. Rakaat keempat tu boleh jadi yang keempat sungguh. Boleh jadi yang kelima. Dan pada rakaat tersebut, baru dia ingat. Baru dia teringat. Tak. Inilah rakaat yang keempat. Boleh? Jadi perbuatan tu, itu rakaat keempat tu dikerjakan dalam masa yang sama, wujudnya rasa syak. Boleh jadi itu yang kelima. Boleh? Boleh jadi itu yang kelima. Sebab tu sunat sujud sahwi. Terus kita baca terus. Wasababus sadis tu. Sebab yang kena wal iqtida' biman fi salati khalalun walau fi i'tiqadil ma'mum faqat ka'an iqtada bi Hanafi tarakal qunut fi salati subhi li tatarukil khalal min salatil imam ila salatil ma'mum. Kita sembahyang kita ikut imam yang ada khalal. Walaupun berdasarkan i'tiqad kita. Contoh kita sembahyang dengan imam mazhab Hanafi. Kawan tu tinggal kunut sebab kunut tak sunat di sisi dia. Di sisi kita sunat sujud, sunat kunut. Jadi khalal itu pada sangkaan kita, pada zon kita, pada i'tiqad kita. Dia sendiri tak anggap benda tu khalal. Sebab memang pandangan mazhab dia tak sunat kunut. Tak. Maka kita sebelum bagi salam sujud sahwi. Sebab apa? Sebab bila imam buat khalal, walaupun khalal tu di sisi kita, di sisi dia tak ada khalal apa. Khalal tu dia meresap masuk ke kita. Jadi seolah-olah kita ada buat khalal juga, maka sunat kita sujud sahwi. Cover khalal yang dia buat yang meresap ke kita. Lebih kurang gitulah bahasanya. Boleh? Waktu banyak tu baca sendirilah. Wallahualam. Panjang sangat dah. Tak larat dah saya pun. Allah Ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Itu yang lain sikit tu baca sendirilah tu. InsyaAllah nanti kita masuk sujud tilawah. Kemudian sujud syukur. Kemudian solat sunat. Solat sunat ni kita pecut laju sikit lah. Solat sunat ni kita pecut laju sikit. Sebab dia tak susah mana pun. Kita cuba baca sekali baca pun tak apa ni. Sampai dah sunatul wuduk. Kita baca ringkas-ringkas je. Sebab kalau baca panjang-panjang pun benda mudah. Sebenarnya baca sendiri pun boleh faham. Jadi kita baca ringkas, syarah tak terlalu panjang. Kemudian tu baca balik keseluruhan yang termaktub dalam kitab lah. Dan lepas tu kita masuk bab al-jamaah. Bab al-jamaah ni banyak benda nak syarah kalau nak ikut. Banyak Syekh Mustafa masukkan daripada kitab-kitab lain dalam kitab dia ni. Khalas khair insyaAllah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.